Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan dan menyambung pengajian kuliah hadis Riyadhus Shalihin sehingga kita sampai di tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita. Allah masih bagi peluang kepada kita untuk berubah, untuk mengangkat darjat diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang yang Allah panjangkan umur dia dan amalan dia semakin elok. Diri dia berubah menjadi lebih baik dengan peluang yang Allah bagi kepada kita. Tuan-tuan, nikmat hidup, nikmat masa sangat berharga. Sangat berharga. Tengoklah bangsa apa pun falsafah mereka tentang masa ni menunjukkan berharga. Kalau Melayu, dia kata apa? Masa itu emas. Emas itu berharga lah. Siapa tak ambil, dia tak dapat satu yang berharga. Dekat tu peribahasa Melayu. Peribahasa Arab lagi kemah. As-sa'atu kas-sayfil hazim. Masa itu laksana mata pedang yang tajam. Kalau kamu tidak guna dia untuk memotong, dia akan potong kamu. Mana lebih dalam, tuan-tuan? Arab ni maksud dia masa tu macam mata pedang yang tajam. Kalau kita tak guna dia untuk potong, dia akan potong kita. Makna apa? Contoh, Allah bagi kat kita masa muda, belia. Kita tak belajar, kita tak guna masa tu untuk cari ilmu, untuk cari kemahiran apa semualah. Sampai masa kita tua, terseksa kita. Nak buat kerja apa pun tak boleh. Pi nak jadi pomen, nak pulas panah pun tak erti. Jadi dia nganga saja. Terseksa waktu tu pasal apa? Dulu masa muda tak guna untuk cari kebaikan untuk masa tua. Seolah masa tu dia potong kita. Ni sebab tu Rasulullah SAW sebut, qabullah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum tua, masa sihat sebelum sakit, masa senang sebelum susah, masa lapang sebelum sibuk, masa hidup sebelum mati. Tak boleh buat apa lah. Dan demikian juga kalau kita bicara tentang kehidupan manusia yang akan sampai di akhirat Allah.
Allah bagi masa hidup kita atas dunia, kita hora, kita tak buat kebajikan, tak cari bekalan akhirat, apatah pula pi buat kejahatan, sampai kita di alam kubur, alam akhirat, Allah hisab kita, tengok-tengok amalan tak ada, kejahatan ada, diseksa kita. Sebab apa? Sebab masa dulu atas dunia tak guna. Sekarang seolah masa tu potong kita, siksa kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang muda sebelum tua, hak tua sebelum mati macam kita lah kan. Saya tak apa tua sangat, cuma lama sikit lah udah depa ni. Tang tua tak mengaku juga. Mai kita gunakan masa yang Allah bagi untuk kita berubah. Sebab masa ni dia kuih berjalan. Kalau dia terhenti tak apa. Kita melalui 3 jenis masa, semua orang. Satu, masa yang telah lalu. Masa ni kuih sari dia kuih jauh, kuih sari kuih jauh daripada kita. Ni lapis-lapis saya ni kan, masa muda kita kuih hanyut jauh, kadang-kadang melengung bila muda tu. Sangat dia tua, dia semakin jauh. Masa muda tu semakin jauh, duk pipi jauh, tak main dah kan. Kadang kita rasa sak dia balik rumah tak tahu nak buat apa, kelebek album lama-lama kan. Kau cari jumpa lah gambar nikah dulu, dia boleh buat heran. Dia kata mak dulu elok gambar ni, lah kelabu sampai tak kenal dah. Macam mana nak buat bagi elok balik? Dia buat melawak kan. Macam mana nak bagi baru balik gambar ni? Bini pun kata merantau lah tu kira nak nikah lain nak dekat gambar baru. Kelih pula tu gambar lah. Pasal lama, dan masa tu semakin pergi meninggal kita, dia duduk bergerak jauh. Yang kedua, masa yang sedang kita lalui lah ni. Masa ni pun dia duduk bergerak, dia duduk pi. Tadi kita main tak masuk maghrib lagi, lah pi dah nak masuk isyak dah pi. Ni masa kita hidup ni pun tak lama, dia duduk bergerak pi. Masa mati duduk main. Masa muda yang ada kat kita ni pun jangan alpa, jangan hora, jangan buang masa, jangan buat benda yang tak elok. Sebab apa? Dia hidup pi dia tak main dah. Kalau dia main balik tak apa. Kalau main balik saya pun syok boleh muda balik. Kita boleh perbetul balik apa hak kita silap dulu kan. Tapi dia berjalan, dia tak main dah. Ni hadut ada kita masa yang sedang kita lalui ni pun dia bergerak pergi. Masa yang ketiga ialah masa yang akan datang. Hak ni pun dia bergerak main. Maknanya semua masa bergerak. Masa hak lepas bergerak jauh, masa hak sedang ada depan kita dia bergerak pergi, masa hak nak main tu dia hidup main. Kalau hari ni kita muda, masa tua semakin duk main. Bukan duk muda lagu ni kan. Kalau hari ni kita tua, adat kata masa mati yang ditetapkan oleh Allah hidup main. Ada satu syair Arab saya hafal masa ngaji tingkatan 6 dulu, ingat lagi pelajaran nusus. Dia ingat sangat tu pasal Tok Guru cengih. Tak boleh dia suruh berdiri atas meja. Tingkatan 6 diri kat atas meja, malu kat markah lah kamu. Kita gagah cengih sungguh Tok Guru. Allah yarham Datuk Mursyid Diraja Haji Tajuddin Abdul Rahman. Di Majlis Fatwa Kedah dulu, meleleh Kedah, tutup guru saya, Allah yarham lah. Cengih sungguh, tengok dia keluar rumah sini ketak lah.
Kelas kami atas rumah dia tahu tu, dia keluar mana. Kalau tengok driver dia start kereta lega, dia nak pergi mesyuarat, tak masuk kelas ni. Hafal pula. Apa dia syair tu? Kullu ma huwa atin at, lailun daj wa naharun saj. Mafhum dia lebih kurang. Tiap yang akan datang, dia pasti datang. Dia duk mai. Siang bertukar jadi malam, malam bertukar jadi siang. Dia duk bergerak, dia duk mai. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita renung, kalau masa bergerak meninggalkan kita, yang lepas bergerak jauh, yang sedang kita ada sekarang pun duk berjalan pi kut duk mai pun duk mai, kita tak bergerak, kita duk lagu tu juga, apatah lagi kita lebih teruk daripada sebelum ni. Siapa kita di atas muka bumi Allah? Untungkah rugi orang ini? Sebab tu Allah Ta'ala peringat, kata manusia ni dengan masa ni ramai yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Ulama tafsir ada yang mentafsirkan wal asri itu waktu asar, dan ada yang berpendapat semua masa yang Allah bagi. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Semua manusia rugi dengan masa yang Allah Ta'ala bagi. Macam saya sebut tadi, sebab dia bergerak, dia tak bergerak, tak berubah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang tak rugi ialah orang yang beriman. Lagi masa bergerak, umur dia bertambah, dia jadi orang yang beriman betul-betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jadi orang yang takut kepada Allah, bukan lagi berumur, lagi hanyut, lagi berumur, lagi terbabas jauh daripada landasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ni rugi. Tapi orang yang semakin Allah bagi masa kat dia, dia semakin beriman, orang ni hebat. Sayyidina Umar, tuan-tuan, dia ni cukup jahat. Kepala gangster Mekah, Sayyidina Umar, kan? Jadi adakah dia terus dalam keadaan macam tu? Tak. Bila dia dapat kesedaran, dia balik satu hari dengar adik dia baca Quran surah Taha ayat 1 sampai 10. Dia ni punya jahat, bunuh orang, merompak dan sebagainya, sampai kepada Nabi SAW pun dia nak bunuh. Allah nak bagi hidayah kat dia, dia dengar adik dia baca surah Taha tu, tiba-tiba dia jatuh tersebut. Dia mai kesedaran kat dia, lalu dia berubah, dia beriman. Dia yang dulu orang yang penagih tegar arak, dia boleh tinggal arak dia. Orang yang bergelomang dengan maksiat, dia boleh kelepiak tinggal bila dia bina iman, bila dia beriman dengan Nabi SAW. Ni orang yang tak rugi. Lepas tu bila dia jadi orang baik, dia jadi orang beriman, Allah hebat, berani dia, bersungguh-sungguh dia dengan agama ni, lebih dengan mereka hak lama ikut Nabi. Dia ni kan cengih. Bila masuk Islam pun cengih juga. Cengih apa? Cengih terhadap orang yang melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dia jadi khalifah, dia isytihar perang dengan orang-orang yang mani'uz zakah, yang tak mau berkeluar zakat. Sampai tahu tu kan. Isytihar perang, hak kedekut piang, kaya zakat tak berkeluar. Sedangkan dulu dia jahat tak ada Ini contoh kat kita semua. Kalau kita mau berubah,
kita bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Menjadi Indonesia lah dah malam ni, tuan-tuan sekalian. Saya teringat satu hadis Nabi SAW. Kenapa kadang-kadang orang kita lah ni, dia tak mau menambah amal ibadat dia tak mau berubah jadi baik. Dia kata, dulu tak apalah, Nabi tu ada kan, zaman Nabi dia pun bolehlah jadi baik. Kita ni mana ada Nabi. Nabi cerita dalam satu hadis dia, akan datang sayati ala ummati zaman takhluqu fihi sunnati kama yakhluqu sawbu ala al-abdan. Akan datang satu zaman ke atas umat-umat aku, satu masa kamai, di mana pada waktu itu sunnah ajaranku akan menjadi lusuh sebagaimana lusuhnya pakaian yang dipakai di tubuh badan manusia. Agama lah, Islam ni lah, suruh sembahyang, suruh buat baik, suruh tinggal benda-benda yang haram apa semua ni dia jadi lusuh macam baju ni kita syok pakai masa elok ni. Syed pacak tu syok pakai, mai dia kelabu, dia lusuh, orang kata dia season. Tanya beli mana? Wang Kelian. Orang banyak dia buang, dia tak mau pakai dah, ambil baju lain pula. Islam akhir zaman kita akan jumpa zaman ni, zaman orang anggap agama ni low class lah, kata Piramli. Ni lama ni cerita. Dan zaman tu juga watahdusul bid'ah, dia timbul banyak benda-benda baru rekaan manusia. Tidak tuan-tuan. Ayolah pun takat tanya ayah-ayah kita yang ada sini, ada yang zaman mereka dulu tak ada, lah ada. No. Dulu habis sangat nak penin, no, katok akak pinang perah bubuh dalam ayak teh. Ni malam kenuri ada yang buat kerja macam tu, pergi kena tu imam dengan tengkuasa masjid tu bilal semua kena. Dia pergi perah bubuh ayak kat pinang. Tapi yang jangan buat no? Saja nak cerita ya. Perah bubuh tu dalam teh, dalam teko teh. Lepas tu bagi kat kawan hak duk marhaban ni. Dia marhaban sampai cerah. Ni dulu. Yang tu aja habis sangat. Lah ni tengok apa yang tak ada, ketum, ganja, dadah, bayak, ubat batuk pun dia berdarah tuan-tuan. Kan dia jadi lagu tu. Saya bisa sembang dengan orang, adalah satu tempat belah Perak belah hujung. Dia ni biasa pergi tengok depa proses ayak ketum. Ayak ketum tak ada. Pokoknya ada satu tempat dia proses macam mana, dia proses dia rebus. Lepas tu dia buh ubat batuk, bubuh racun tikui tu. Pelik kita dengar masa raya. Apa semua buh lah. Lepas tu dah masak siap dah, dia buh dalam piring ni. Buh dalam piring ni. Piring kecil ni buh. Ambil cicak. Bila ambil cicak, boh try bagi cicak jilat tu. Cicak jilat, tak tu terkalih tu, mampu dia kata ni tak boleh kuat sangat, kenapa? Kuat. Lepas tu kurang sikit, hak duk campur tu, kurang sikit. Lepas tu dah siap dah, ambil pula sekor lagi boh. Dia main duk jilat. Tak tahu dia tak terkalih. Dia jalan lagu tu, macam tu. Lagu tu hak ni baru betul ni. Mampu kita tuan-tuan, mampu kita. Hanyut kita ni, cabaran hari ni cukup banyak. No, dia timbul banyak benda-benda baru, benda-benda yang nak merosakkan. Dulu minta maaf lah no. Orang dulu nak tengok gambar hak ni sikit lah, seksi sikit lah.
jenuh tunggu orang balik luar negara buat balik majalah Playboy. Tu pun kalau lepas custom report. Hak tu lah. Lah tak gaduh pi mana, semuanya di hujung jari. Tu kan. Tak keluar mana dah, tak payah pi mana, duduk di rumah ya. Ada seorang budak sekolah mengaji, sekolah agama lah. Lepas tu mak dia nak cek tengok, selalunya masa sebelum pergi mengaji dulu duk jaga sampai tengah malam lah ni dia tidur awal. Dia tidur awal ke 10 11 tidur dah. Lepas tu mak dia pergi nak tengok, nak tengok orang gelap tu. Tak tahu tengok muka bercahaya. Duduk malam kedua pergi tengok lagu tu juga bercahaya. Dia gerak suami dia, bang bangkit awak. Alhamdulillah lah, syukur sejak kita hantar anak sekolah agama ni malam-malam tengok muka dia bercahaya. Rupanya cahaya binatang ni duk suluh muka dia. Mak tu tak tahu apa no. Jadi cabaran cukup banyak. Watahdusul bid'ah, dia timbul benda-benda baru hak yang boleh bawa ke tak elok ni, dia semakin hari semakin duk main. Hak sunnah Nabi, ajaran Nabi tu dia jadi lusuh macam mana baju yang kita pakai. Bila Nabi cerita keadaan yang lagu tu, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, hal afdalun minna ya Rasulullah, adakah pada zaman itu akan ada orang yang lebih hebat daripada kami? Sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, termasuk Zina Omar yang saya cerita tadi. Dia bertanya Nabi, zaman yang begitu dahsyat cabaran, adakah akan ada orang yang lebih hebat daripada kami? Agak-agak Nabi nak kata apa? Lalu Rasulullah bersabda, qala na'am, ya, akan ada orang yang lebih afdal daripada hampa zaman tu. Terkejut depa. Dia bertanya Nabi pula, qalu fayarawnaka ya Rasulullah, adakah depa zaman tu melihat engkau ya Rasulullah? Macam kami lah ni boleh tengok, mana tak betul Nabi tegur. Depa zaman tu pun lagu tu kah? Nabi kata la, dah, aku dah tak ada dah zaman tu. Lepas tu dia bertanya lagi, hal yanzilu alaihimul wahyu, adakah turun ke atas mereka wahyu Allah? Duk betul depa. Nabi kata la, dah, tak turun dah. Apa yang duk ada ni lah ada kat depa. Dulu bila benda apa tak betul, Allah turun wahyu terus betul kan. Tapi dah lengkap dah Quran, tak turun dah. Dia pun heran, macam mana ni zaman agama dipandang apa nama rendah, zaman benda-benda baru mungkar manusia ni semakin keluar macam-macam, tiba-tiba akan ada orang yang lebih afdal daripada sahabat. Ada, jangan kata tak ada. Lalu sahabat tanya Nabi lagi, bagaimana mereka hidup pada zaman itu? Kaifa ya'ishuna fi zalika zaman, macam mana mereka hidup zaman itu? Lalu kata Nabi, mereka hidup zaman itu hati mereka kal milhi fil ma', sebagaimana garam dalam air. Ni yang mereka boleh jadi selamat. Mereka tak terpengaruh dengan bid'atan nas, kemungkaran manusia, sebab hati mereka tu macam garam dibubuh dalam air ni. Kita buah air dekat ni, ambil garam bubuh. Air tu yang tadinya tawar, pelan-pelan dia berubah jadi masin bila masuknya garam. Nak habang-habang, nak habang. Orang yang boleh selamat akhir zaman, zaman yang penuh cabaran ni, orang yang hatinya hidup. Sebab tu jaga hati kita, jangan bagi gelap, jangan bagi mati.
no? Macam garam ayak tadi, garam masuk dia pelan merubah ayak tu daripada tawar menjadi masin. Kita pun bila dengar umpamanya peringatan Allah, peringatan Rasul, hati kita proses berubah diri kita daripada tak baik menjadi baik, daripada silap kembali balik pada jalan yang betul. Orang ni selamat, no? Sebab tu orang yang hanyut terbabas di dunia ni ialah orang yang hati dia mati sebelum dia mati. Hang tu punca, no? Hati dia mati sebelum mati. Bila hati mati aja habis, anggota lain semua rosak. Hati ni dia, kalau kereta orang panggil komputer box. Komputer box tu kalau dia gelong habis, tak duduk horn bunyi, no? Aircon tak buka pun dia buka sendiri, lepas tu dia menyala yang ni, dia gelong. Komputer box dah gelong, no? Hati kita pun begitu. Sebab tu Nabi kata, ala inna fil jasadil mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah, dalam tubuh badan manusia ni ada satu ketulan. Kalau baik ketulan itu, baiklah seluruh anggota dia, selamat. Tapi kalau rosak ketulan itu, rosaklah seluruh anggota badan dia. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah ketulan itu ialah hati. Ni hati, no? Kita kadang-kadang banyak, tambah-tambah zaman sekarang, perkara-perkara yang nak boleh menutup hati kita. Jadi nak selamat, tolong jaga hati kita, kan? Jangan bagi dia gelong, dia komputer box kita dalam hidup kita. Dia yang menentukan. Dia elok, anggota lain semua selamat. Kalau dia tak elok aja, habis hak lain, rosak, binasa. Itu satu. Mereka boleh selamat bila hati mereka dapat menerima peringatan, teguran dan dapat berubah. Satu. Yang kedua, kaifa yakunu fi zalika zaman, macam mana keadaan depa pada zaman tu ya Rasulullah? Nabi kata keadaan depa zaman tu kadu di fil khalli, macam ulat duduk dalam kepompong dia. Apa makna? Kita tengok kadang-kadang ada pokok, ada bulat bawah tu, kan, duduk tepi jalan, ataupun daun pisang, pokok pisang dia bergulung tu, cuba pergi buka gulung, buka, kita akan jumpa seekor ulat putih bersih. Walaupun dia duduk di tepi jalan, dia terdedah kepada macam-macam pencemaran, jerubu, habuk, debu, apa semua, tapi dia tak merelakan diri dia, no, berubah. Dia tetap putih bersih. Nabi nak abang apa kat kita? Ini sifat kedua orang yang akan selamat akhir zaman, orang yang tidak mudah terpengaruh. Hamailah apa pun benda-benda hak tak elok, aku tak mau. Dia putih bersih sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau mai hak nu ikut, mai hak ni ikut, jahanam kita, jahanam. Dua. Dan yang ketiga, sahabat tanya, kaifa yahfazuna dinuhum, macam mana depa jaga agama depa zaman tu? Lalu Nabi kata, mereka jaga agama mereka kal jamri fil yad, sebagaimana menggenggam bara api yang panas. Kan, nak bagi, tak mau bagi padam, kena pegang tangan hangat pun tak apa, dia pegang agama macam pegang bara api. Makna kena susah. Kalau kita hidup zaman tu tak mau susah sikit nak sembahyang tak sembahyang, no? Nak puasa Allah letih tak mau, kan? Kalau macam ni sikap kita dengan agama kata hak ni haram, no?
kalau tak buat benda ni teruk kita macam mana. Dia tak mau teruk tu, dia akan ikut. Tapi kalau dia mau sanggup menghadapi kesusahan dengan sebab nak pegang agama, hiduplah agama dalam diri dia dan dia akan selamat. Ni 3 ambil 3 benda ni sebagai kekuatan kita yang Allah takdirkan panjang umur kita sampai di zaman yang penuh dengan cabaran. Saya ulang balik, 1, milikilah hati yang hidup, bukan hati yang mati. Jangan sekali-kali mematikan hati kita. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh. Dan yang ketiga, peganglah agama walaupun sakit, walaupun susah, kita akan selamat. Sebab tu Allah kata illal ladzina amanu, 1, kecuali orang yang beriman, Allah bagi masa kat dia tak rugi. Yang kedua, wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Orang ni tak rugi, dia selamat. Apa pesan kebenaran dan kesabaran? Pesanan agama. Hak ni nasihat agama. Kita selalu dapat nasihat agama. Di samping 3 yang saya sebut tadi, insya-Allah tuan-tuan, kita masa tidak menipu kita, dan kita akan bergerak dengan masa ke arah mempertingkatkan iman, amal soleh dan juga nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan tahun baru 1444 ini merubah kita. Kita tahu apa hakikat hidup, hakikat masa. Lebih-lebih lagi kita yang ada masa akhir yang telah ditetapkan oleh Allah. Waktu kita duduk dalam perut mak kita, Nabi cerita dalam hadis dia, bila sampai usia kita 120 hari, lalu Allah bagi roh dan Allah perintahkan malaikat tulis beberapa perkara. Salah satunya ialah ajal. Ajal ni maksud tarikh mati kita. Malaikat tulis dia. Belum lahir tarikh mati ada dah. Kita pun lahir keluar bersama tarikh mati yang ada. Semua ada dalam ni. Tak ada seorang pun yang Tuhan lupa buat tarikh mati. Cuma Allah sembunyikan daripada kita. Kan? Kalau Allah tak sembunyikan, tak ada orang jahat di dunia ni. Semua ada, semua pakai ada dalam IC masing-masing. Lah ada tarikh lahir je kan. Kalau lah dalam IC kita kat penalang kita tarikh lahir ada, baca bawah tengok ada tarikh mati. Agak lagu mana. Tambah kawah tengok kat penalang dia, Allah minggu depan mai jumpa tu imam boleh nak tidur dalam masjid. Tak mau balik dah. Tapi Allah sembunyikan, tak tahu bila. Alhamdulillah sampai lah ni dah hujung Muharram dah, 1444, tak sampai lagi tarikh yang Tuhan tulis untuk kita. Dan jangan lupa, tarikh itu, detik itu semakin hari semakin duk mai, semakin hari semakin duk mai, semakin hari semakin hampir dengan kita. Jadi mudah-mudahan dengan perubahan tahun baru hijrah ini dapat menghijrahkan kita juga kepada kehidupan yang sebenar, yang membahagiakan kita, yang tidak akan menjadikan kita menyesal di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mukadimah panjang lah ni kan. Geram naik but lama ni, lama naik but dah 2 jam lebih. Baik, kita baca sikit hadis kita. Babu fadli dha'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Bab kita yang seterusnya dalam kitab kita Riyadhus Salihin jilid kedua ni, bab mengenai kelebihan golongan orang-orang Islam yang lemah, miskin dan orang-orang yang tiada keupayaan. Ni orang-orang ni, orang lemah, orang miskin, orang yang tak ada upaya kan. Golongan ni kadang-kadang kita pandang hina kat mereka. Jadi ada satu bab dalam kitab ni nak menceritakan tentang kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kelemahan dan kemiskinan yang ditanggung oleh sebahagian umat Islam mempunyai kelebihan yang tersendiri. Ada
kelebihan di sisi Allah. Jangan kita pandang orang miskin tu hina, orang lemah tu hina, orang susah tu hina. Dah, mereka ada kelebihan di sisi Allah. Dan dia juga mempunyai hikmah, tuan-tuan, kepada kehidupan manusia seluruhnya. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah Allah Ta'ala jadikan manusia ni kaya semua kaya, tak ada orang miskin, apa jadi? Kita ada bot 10 biji, kaya, nak pergi tangkap ikan 10 biji tu kita akan boleh bawa seorang. Kita kena cari orang bantu kita. Kita pergi jumpa satu kawan, Mat, ni hang kupah hang bawa buat aku tangkap hidung tapi tangkap ikan. Dia kata, ingat hang seorang kaya, aku pun ada, aku 20 biji dah. Pergi cari orang pula, semua pakat kaya. Jadi siapa nak buat kerja kat kita? Kita ada benda bergelung-gelung banyak. Pergi cari kawan sebelah jiran kita ni, jom tolong mukul benda aku. Ingat hang ada benda, aku pun ada benda. Jadi boleh terbenanya kehidupan ni sebab ada kaya, ada miskin, kan? Maka jadilah kehidupan dunia ni sempurna, kan? Sebab tu kita jangan pandang hina. Kalau tak ada orang-orang rendah-rendah ni, orang kaya pun dia tak boleh kaya, bisnes tak boleh jalan. Sebab semua orang ada duit belaka, sebab senang belaka, semua kaya. Jadi Allah jadikan tu ada hikmah dia, dan ada keistimewaan bagi mereka-mereka ni. Iaitu golongan itu tidak merasa gelisah dengan keadaan mereka, kerana mereka dijamin dengan beberapa keistimewaan, kata dia, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat mereka tetap patuh kepada ajaran Islam. Firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du ainaka anhum. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan siang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata, dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka. Surah Al-Kahfi ayat 28. Yang dimaksudkan dengan ma'allazina yad'una rabbahum tu ialah selalunya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Mereka punya masa banyak untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, satu hadis pada malam ni, an Harisah bin Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Hadis daripada Harisah bin Wahb radhiyallahu anhu. Kata Harisah, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Harisah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Dalam bentuk soalan, Nabi tanya depa, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, tidakkah mau aku memberitahu kamu tentang ahli-ahli syurga? Hampa nak tahu tak ahli-ahli syurga tu siapa? Nabi tanya para sahabat ni, mau tak? Aku nak habaq kat hampa siapakah ahli syurga. Lalu Rasulullah bersabda, kullu dha'ifin mutadha'afi lau yuqimu 'ala Allahi la barrahu, iaitu orang-orang yang lemah dan dipandang hina oleh manusia. Kalau dia bersumpah kepada Allah, nescaya Allah makbulkan sumpahnya.
Iaitu dia orang yang dipandang hina. Itulah ahli syurga, orang yang miskin, lemah dan sebagainya. Puak-puak ni Nabi kata kalau dia bersumpah, dia berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan. Jadi apa? Sebab tu kita jangan duk bagi orang miskin, orang susah ni duk doa kat kita. Kalau dia minta benda tak elok, Allah makbulkan. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang yang minta sedekah kat kita, jangan kita jerakah dia. Tak mau bagi sudah, jangan duk kata apa ni, pergi duk kata bukan kemarin dulu mai dah, pergi duk kata dia ni pun patah balik pergi haram. Nombor tu haji ni kaya saja kedekut, biar dia susah buang macam aku lagi senang. Doa dia tu Tuhan dengar, Allah makbulkan. Kalau orang mai rumah kita ketuk, kita tengok, kita percaya dia ni, kita yakin betul bagilah, tak banyak sikit bagi, jangan tak bagi. Kalau tak bagi pun jangan duk kata apa, yang bagi hati dia terentak, takut dia doa ke Allah. Kan? Sebab Allah makbulkan. Lau yuqsimu 'ala Allah la abarrahu. Kalaulah depa ni bersumpah kepada Allah, nescaya Allah Taala makbulkan. Depa minta apa benda tak elok kat kita kan. Sebab mereka ni mulia di sisi Allah. Kalau dia miskin yang beriman lah, yang betul-betul. Saya biasa juga main rumah dia ni rajin main, gelap boleh rubuh kepiah jala terangkat gitu main. Assalamualaikum, kita buka bau masak mama 2-3 kali dah masak. Saya duk syak dah, dia ni bukan Islam rupanya. Dia pemain hebat tu memang betul duk minum tuak yang batuk bau masak. Hak jenis kita tahu terang-terang tu tak apalah, ni hak jenis kita tak tahu. Jangan kita gerdik dia, jangan kita hina dia, jangan kita maki dia. Takut dia doa ke Allah. Baik-baik macam ni tuan-tuan, bagilah sikit pun kalau nak bagi kan. Lepas bagi tu suruh dia doa hak baik-baik kat kita. Kalau orang minta sedekah, sebab doa dia Tuhan, Nabi kita Allah makbulkan. Kita bagi saya sedekah banyak ni lah untuk tolong doa kat saya bagi anak-anak terang hati, mengaji pandai, murah rezeki umpamanya. Minta dia doa tang tu juga. Tuan-tuan. Ada hadis sahih muttafaqun alaih cerita hadis ni bahwasanya doa orang-orang miskin Allah dengar, Allah makbulkan. Kemudian ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku cerita kepada kamu tentang ahli neraka? Siapa dia ahli neraka ni? Ahli neraka pula kullu utullin jawadin mustakbirin. Iaitu setiap orang yang keras hati. Ni ahli neraka, hati keras, tak mau dengar nasihat, tak mau berubah, duk lagu dia juga. Orang kata benda ni tak baik, dia kata hak ni baik. Dia tak mau berubah. Yang ni ahli neraka, hati keras, satu sifat dia. Kemudian angkuh dan sombong, mustakbirin, sombong ni orang tak mau dengar nasihat, sombong. Orang tegur tak mau terima kebenaran, tu sombong. Jadi ini adalah sifat ahli-ahli neraka. Wa na'udzubillah, jangan bagi ada pada kita. Baik, pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis yang pertama dalam bab ni, satu, gambaran sifat-sifat antara ahli syurga dan ahli neraka dapat dikenali semasa di dunia lagi. Maksudnya atas dunia kita boleh tengoklah. Kalau kita ni macam tadilah sampai tak berubah-ubah ni, tu alamat dia tu. Yang kedua, umat Islam yang mendapat kemenangan di hari akhirat kebanyakannya adalah dari golongan yang lemah dan yang dipandang hina oleh manusia semasa di dunia. Malam Isra Mi'raj pun kan Nabi cerita, dibawa aku melawat ke syurga, fara'aitu aktsaru ahliha
al-fuqara. Aku tengok kebanyakan penghuni syurga ni adalah orang miskin. Orang kaya pun adalah kebanyakan, banyakkan yang miskin. Yang tu yang ramai. Tetapi amat sedikit mereka terdiri daripada golongan yang kaya dan hidup mewah. Yang kekayaan ni membawa dia kepada kehinaan. Kalau dia tak betul-betul beriman macam Sayyidina Osman apa semua kaya juga, tapi selalunya banyak murah manusia lah. Yang ketiga, umat Islam dilarang bersifat keras hati, angkuh dan sombong, kerana ianya adalah di antara sifat-sifat yang celah ataupun sifat yang mazmumah dalam Islam, sifat yang tak baik, dibenci oleh Allah Ta'ala. Oleh itu bertakwalah kepada Allah dan beribadatlah sebanyak-banyaknya mengikut kemampuan seseorang. Dan yang keempat, kita boleh ambil pada hadis tadi, keistimewaan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ahli syurga adalah diakui oleh Allah tentang kebenarannya. Jadi ada, dalam dunia ni kita boleh tengok dah sifat ahli syurga, sifat ahli neraka. Jadi milikilah sifat-sifat ahlul jannah, ahli syurga. Ubah diri kita. Kalau selama ni ada pada diri kita tanda-tanda ahli neraka, cepat-cepat ubah, sebab masa masih ada. Allah masih bagi peluang. Dan Allah Ta'ala ni cukup suka hamba dia bertaubat daripada ada pada dia sifat ahli neraka dan ubah supaya dia ada pada dia sifat ahli syurga. Allah suka. Besar mana pun dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Bila itu hadis yang pertama kita. InsyaAllah kita nanti sambung pula bab ni lagi di hadis yang seterusnya pula tentang kelebihan orang-orang yang lemah dalam Islam dan cerita-cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Aisyah pun dia awal sikit malam ni, cepat masuk InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan kalau tak ada apa arah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.